رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا. قال الشيخ المنصور تعالى نفعنا بعلومه في الدارين. Sekarang. Wad'ul 293 Wad'ul yadil yumna mansyuratal asabi'i. Meletakkan dua tangan sebelah kanan mansyuratal asabi'i, dihunjurkan akan jari-jari. 293 Wad'ul yadil yumna, letakkan tangan, yakni tapak tangan yang sebelah kanan lagi pulanya dihunjurkan mansyuratal asabi'i, dihunjurkan akan jari-jari. 294 Wad'u, itu naknya qabdu, barangkalinya salah tulisan ya. Naknya qabdu, qaf ba dad. Qabdul asabi'il yumna, genggamkan anak-anak jari-jari kanan. Illa al-musabbihata wal ibhama, malaikan jari telunjuk dan ibu tangan, ibu jari. Jadi maksudnya 293, 294. Jadi apabila kita bangkit duduk tahiyat awal dan juga tahiyat akhir, selepas pada kita bangkit daripada sujud yang kedua, selepas pada kita bangkit daripada sujud yang kedua, kita duduk untuk tasyahud awal dan kita duduk untuk tasyahud akhir. Maka tangan kanan itu kita letak, unjurkan segala jari-jari. Unjurkan segala jari-jari, itu kali yang pertama. Awal-awalnya, pertama kalinya kita unjurkan segala jari tangan sebelah kanan. Itu maksud dengan dalam 293. Kemudian selepas tu kita genggamkan akan 3 jari melainkan 2 jari. Jadi yang 294 tu genggamkan akan 3 jari melainkan telunjuk dan ibu. Itu tidak digenggamkan. Dua-dua itu tidak digenggamkan. Jadi maksudnya apabila kita bangkit daripada sujud, maka contohnya ini pohon, kita tengok sini, ini pohon, maka pertama kalinya kita letak begitu dulu. Itu 293 Wad'ul yadil yumna, letakkan tapak tangan yang kanan mansyuratal asabi', diunjurkan segala jari-jari. Itu pertama kali. Selepas pada kita bangkit daripada sujud yang kedua, kita letak jari itu unjurkan gini. Kemudian masuk 294 Qabdul asabi'il yumna, genggamkan jari-jari sebelah kanan, illal musabbihata wal ibhama, malaikan telunjuk dan ibu jari. Maka jadi 3 ni kita genggam. Jadi pertama kalinya selepas pada kita bangkit daripada sujud yang kedua tu, jari kita unjurkan begini dulu. Selepas kita unjurkan,
kemudian genggam. Genggamkan 3 jari, 3 jari ini kita genggam. Jadi bukan maksudnya selepas pada kita bangkit daripada sujud tu terus kita genggam, itu bukan dia. Jadi pertama kali kita unjurkan, letak di atas pohon tu, di atas pohon, ujung pohon dekat dengan lutut. Dengan keadaan unjur, itu kali pertama kali. Selepas kita unjuk, kemudian kita genggamkan 3 jari. Malaikan jari telunjuk dan ibunya. Itu caranya. Jadi kita letak begini, kita letak begini, unjurkan begini dulu. Apabila pertama kali kita bangkit daripada sujud yang kedua, itu maksud dengan katanya 293 unjurkan segala jari sebelah kanan. Maka selepas pada jadi unjur, maka kita genggamkan 3 jari. Kita genggamkan 3 jari. Gitu. Jadi maknanya dia tak jadi berlawanan lah. Dia antara 293 dan 294 tu tak jadi berlawanan. Bahkan pertama kalinya selepas pada kita bangkit daripada sujud yang kedua tu, kita letak dengan secara unjur dulu. Unjur, apabila dah jadi unjur, maka genggamkan 3 jari. 3 jari daripada 5 jari itu, 3 jari diunjurkan, digenggamkan malaikan jari telunjuk dan ibham jari ibu. Jadi itu sunat lain-lain. Kemudian seterusnya 295 wad'ul ibham tahtal musabbihati. Letakkan ibu tangan, ibu jari di bawah telunjuk. Letakkan ibu tangan, ibu jari di bawah telunjuk. Di bawah telunjuk. Maka letak ibu jari di bawah jari telunjuk. Tapi cara letaknya itu tengok 296. Jadi letakkan ibu jari di sebelah bawah bagi jari telunjuk, itu adalah satu sunat. Dengan maknanya kalau kita buka begini, itu maknanya tak jadi letak. Jadi kita letak begitu. Letak, kita rapatkan akan jari kita dengan di sini. Kita letakkan ibu jari kita tu di sini. Di tepi tapak dia. Di tepi tapak tangan. Kalau kita buka begini, maka tak hasil sunat. Tak jadi, tak masuk dalam katanya wad'ul ibham tahtal musabbihah. Jadi maksudnya letakkan ibu tangan di bawah jari telunjuk. Jadi kita letaknya begitu. Letak rapatnya begitu. Letak rapatnya begitu, jangan kita bukalah. Jangan kita buka begitu, bahkan kita rapatkan. Tapi rapat tu nak unjur kata unjur, tengok macam mana. 296. Jadi 295 tu semata-mata letakkan ibu jari di bawah jari telunjuk, itu adalah sunat. Jadi 294 genggamkan jari-jari malaikan telunjuk dan ibu jari.
genggamkan 3 jari itu adalah sunat. Adalah satu sunat. Kemudian 295, letakkan ibu jari di bawah jari telunjuk. Jangan kita buka, jangan kita bukanya begini. Itu tak hasil doa yang katanya wad'ul ibham. Mesti kita rapatnya begini. Tapi rapat nak duduk sebelah bawah ke, nak tepi ke, tu tengok. Dan katanya an yakuna wad'ul ibhami 296, an yakuna wad'ul ibhami ma'al musabbihati, serta adalah letakkan jari ibham, jari telunjuk, jari ibu, ma'al musabbihati, serta jari telunjuk itu ka'aqidi salasatin wa khamsin, seperti orang yang mensimpulkan 53. Dengan maknanya kita jari telunjuk itu betulkan, betulkan jari telunjuk dan genggamkan akan ibu tangan tu di tepinya. Di tepinya, tepi bagi telunjuk. Jadi kita letaknya nak bagi jadi 53 tu kita letak di tepinya begini. Bukan di bawah. Bukan di bawah. Kalau ni dia letak di tepi. Di tepi di sini. Dia macamnya gini. Pertama kalinya kita bangkit daripada duduk, jari kita jadi begini. Jadi begini. Kemudian selepas pada apabila kita bangkit daripada duduknya, jari kita letak begini di atas hujung paha. Kemudian itu 293 tu letak begini dulu. Pertama kali kita bangkit daripada sujud, letaknya begini. Letaknya begini. Jadi jarilah. Begini dulu. Itu 293. Masuk 294, genggamkan 3 jari melekan telunjuk dan ibu jari. Jadi genggamkan. Jadi genggam tu masuk dalam 94. Masuk dalam 94. Genggamkan 3 jari itu masuk dalam 94. Kemudian 95 ialah letak ibu jari di bawah telunjuk. Kita letak di situ. Bukan di bawah ni. Tapi jangan maksud dengan apa dia? Maksud dengan 295 tu jangan kita buka begini. Jangan kita buka begini. Bukan kita jangan kita buka. Bukan kita rapat. Lepas tu rapat tu nak tepi ni ke, di bawah ini ke, itu masuk 96 pula. Jadi maksud di 295 tu jangan kita buka jari, ibu jari tu jangan kita buka begini, mesti kita rapatkan. Tapi nak rapat di tepi ni ke, nak duduk di bawah ini, itu kena tengok cara 96 pula. Maka caranya dia nak bagi jadi letakkan ibu jari serta telunjuk itu macam orang buat sipulan bilangan 53. Bilangan 53 seolahnya kita pertama kali kita buat begini dulu. Nak jadi mana 5 jari itu diunjurkan. 5 jari itu diunjurkan, maka jadi begitu. Nak bagi bayangkan itu 96.
Maka apabila buat begini, dia macam orang buat 53. Sebab 53 tu dia kira yang ni, yang lipat ni, yang genggam ni 1, 10, 1, 10, 1, 10. Jadi 3 jari ni 10, ini 10, ini 10. Kemudian bukan. Ini 1, ini 1, ini 1. Yang lipat ni, yang genggam ni 1, 2, 3. Maka ini dia kira 10. Ibu jari ada 2 ruas, 1 ruas 10, 1 ruas 10. Telunjuk ada 3 ruas. 3 ruas, ni 10, 10, 10. Jadi 50. Maka ini 3. Ini 3, jadi 53 lah. Sebab ini tengok jari kita, ya 10 tu kira di ruas. 1 ruas, 10, 10. Ini 10, sini 10, sini 10, sini 10, sini 10. Semuanya 50. Jadi kita buat begini, yang ni tu 50. Yang ni 1, 2, 3. Maka jadi jadi apa dia? Jadi 53 lah. Ka'akidi salasatin wa khamsin. Seperti akid yang menyimpulkan bilangan 53. 53 tu maknanya kita bilangnya, kita buat begini, mana jari itu bukan duduk-duduk begini. Ibu tangan tu bukan duduk begini. Kalau duduk begini tu tak jadi 53 lah. Sebab ini pun lipat masuk juga. Genggam juga. Kalau letak begini maka jadi 10, 10, 10 saja. Tak hasil 50. Maknanya dia kena letaknya begini. Jadi ibu jarinya letak rapat, ipit dengan tepi, terus dengan jari telunjuk. Terus dengan jari telunjuk, di tepi inilah ibu jari kita letak di situ. Maka apabila kita letak di situ, jadi macam bilangannya 53. Begitu. Itu jadi maknanya semata-mata 95 tu semata-mata rapatkan jari kepada tepi di sini, letak di sini, letak di sini, maka itu masuk dalam 95. Tetapi kalau kita letak di biranya di tepi di sini, jangan kita letak di bawah gini. Jangan letak di bawah gini, itu tak jadi 53. Kita letak begini. Beza sikit je. Kalau letak begini, lain. Ni nak letaknya begini. Itu cara kita, jadi pendekatannya 95, 96, itu cara kita letakkan ibu jari. Kemudian dia cara letakkan ibu jari itu ada banyak caranya, tetapi cara yang disebut tadi itu ialah sabit di dalam hadis Nabi SAW, sabit dalam sunnah Nabi SAW. Tetapi kalau mengikut cara dianya, tapi ini maknanya tinggal yang afdal. Dia boleh kita letakkan ibu jari kita letakkan ibu jari di atas jari tengah, pun boleh juga. Letak ibu jari di atas jari tengah, kita letak begini.
Kita gegam,kan 3 jari, kemudian ibu jari ini kita letak di tengah. Letak di atas jari tengah. Jadi maknanya dia ada tahanan. Letak jadi begitu. Jadi begitu. Jadi kita letak ibu jari ni naik di atas jari tengah. Duduk begitu. Jadi dia boleh jadi tahan jari telunjuk terletak di atas hujung ibu jari ni. Sebab ibu jari naik duduk atas jari tengah. Begitu. Itu jadi nampak. Itu jadi begitu. Jadi ibu jari naik di atas jari tengah, jadi maknanya jari telunjuk ni dia tertahan di atas ujung ni. Dia letak gitu. Kalau kita letak tu jadi rapat di atas ibu jari. Itu satu cara. Dan juganya ada juga caranya kita sambungkan hujung jari tengah dengan ibu tangan. Kita sambungkan hujung jari tengah dengan ibu jari. Jadi gitu. Jadi maknanya yang genggam 2 jari saja. Jari manis dengan jari kelingking. Kemudian jari tengah, kepala jari tengah dengan kepala ibu jari sambungkan. Jadi begitu. Terjadi begitu. Itu makna buat halqah. Itu buat halqah. Jadi hujung jari tengah dengan hujung ibu jari sambungkan. Jadi begitu. Ini sambung begini. Ini pun satu cara juga. Sambungnya begini. Dan satu cara laginya, kita hujung jari tengah duduk di pertengahan ibu jari. Ni pertengahan dia. Ini pertengahan. Ni pertengahan ibu jari. Di tengah ada garisan dia. Ada macam garisan di tengah tu. Tepat sendi dia tu ada orak dia. Ada macam garisan. Maka ambil ujung jari tengah letak di sini. Letak di sini. Letak di sini. Bukan letak di sini. Bukan letak di sini. Bukan letak di sini. Bukan letak di sini. Itu jadi halqah juga. Jadi begitu. Jadi dia dua cara sana dikatakan cara letak dengan secara buat bulatan. Halqah menjadi bulatan. Bulatan tu maknanya satu caranya hujung jari tengah dengan hujung ibu jari sambungkan. Itu jadi bulatan juga, jadi halqah juga. Artinya kita ambilkan, letakkan hujung jari tengah di pertengahan di antara dua ruas bagi ibu jari. Letak kat ada macam garisan di tengah tu, letak kat situ. Maka itu rupa halqah juga. Jadi cara yang jadi maknanya cara halqah buat bulatan tu ada dua cara. Cara buat bulatannya ada dua cara. Yang pertamanya ujung jari tengah diletakkan pertengahan ibu jari. Cuba kita buat jari tengah, bukan jari telunjuk. Bukan jari telunjuk gini.
Bukan jari telunjuk. Jari telunjuk dia unjurkan semata. Jari tengah, jari tengah orang petani panggil jari hatu. Jari tengah tu letak kepada tengah ni. Tengah ibu jari. Ini halqah juga. Jadi tu di tengahnya begini. Tengahnya begini. Ataupun halqah buat ni. Begitu. Jadi begitulah. Itu cara halqah. Itu cara dia juga. Ataunya kita letakkan ibu jari naik di atas ke sebelah atas jari tengah. Ya kita genggam ini naik. Kalau ibu jari panjang boleh nampak lah. Kita sekadar tu saja. Tu jadi naik duduk di atas, naik sebelah atas bagi jari tengah. Apabila naik atas jari tengah dia jadi macam tahan. Apabila kita letaknya begini, ini naiknya begini, naik di atas jari tengah, maka jari telunjuk kitanya dia boleh letak di atas hujung ibu jari. Dia begitu. Tapi rasa macam tak nak selesa. Kita letaknya begitu. Letak begitu jadi maknanya jari telunjuk kita tu boleh letak di atas hujung ibu jari. Macam letak papan di atas rasuk. Kalau orang bina rumah tu kayu, maknanya macam letak papan di atas rasuk. Begitu. Semuanya kaifiat itu kurang afdal, tidak afdal. Maka kaifiat yang afdalnya ialah diunjurkan akan jari ibu jari di tepi jari telunjuk macam orang buat 53. Macam sipulan bilangan 53. Jadi maknanya kita letak di situ. Di tepinya begitu. Ini kaifiat ni yang afdal. Mengikut cara yang disebut dalam 296 ialah kita bukanya begitu. Jadi bukanya begitu, jangan letak masuk ke bawah. Jangan jari ibu jari itu masuk ke bawah betul-betul daripada ibu jari anak itu jari telunjuk. Itu tak kena cara. Tapi ini pun kalau letak di bawah dia pun satu cara juga. Tapi nak ambil yang afdalnya kita letak di situ. Jadi macam orang buat 53. Seterusnya tapi masa contohnya ini pohon kita letaknya begitu, maka apabila awal-awal kita mulai baca tahiyat itu dia tidak cerita di sini. Ketika kita baca tahiyat mula tahiyat tu kita letak sehingga katanya ujung lipatan ni, ujung di sini, ujung jari, 3 jari ni bersamaan dengan lutut, sehingga kita boleh buat begini. Kalau begini tu jadi sama. Jadi jari telunjuk tu ke depan bagi lutut. Kemudian lipatan di tengah ni sama dengan kepala lutut. Jadi caranya begitu. Lagi pulanya pertama kali kita duduk tahiyat tu, jadi jari telunjuk tu sengit ke bawah. Cenderung ke bawah. Jadi tak naik tinggi sangatlah. Gitu. 297 an yarfa'al musabbihata inda qawlihi illallah. An yarfa'a bahawa mengangkat ia akan jari telunjuk di sisi katanya illallah,
asyhadu an la ilaha, kemudian illallah, akad naik. Akad naik. Sebab tu pertama kali tahiyat kitanya, ketika kita baca tahiyat tu, jari kitanya cenderung ke bawah, sengit ke bawah. Jadi tunjuk ke bawah lantai, tunjuk ke lantai lah. Jadi macam tunjuk ke lantai tu. Kemudian apabila kita betulan kita baca illallah, akad naik. Kita akad naik ketika katanya la ilaha illallah. Apabila illallah tu akad. Ini ka'asah. Adapun muqabil ka'asah tu dia tak macam tu. Jadi apabila kita mulai baca at-tahiyat tu, maka dah mulai akad dah jari. Jadi pertama kali ketika kita duduk baca tahiyat tu, jari kita cenderung ke bawah. Jadi macam tunjuk ke lantai. Apabila illallah, kita akad naik. Kita akad naik. Begitu. Kita akad naiknya begitu. Jadi belum pada illallah, dia menghadap ke bawah. Menghadap ke lantai. Hujung jari itu macam tunjuk ke lantai. Apabila illallah tu macam tunjuk kepada tengah-tengah, bukan tunjuk ke langit, bukan tunjuk ke lantai, tunjuk ke tengah. Itulah. Seterusnya, an yarfa'a al-musabbihata biduni tahrikin. Bahawa akadkan jari telunjuk ketika kata la ilaha illallah itu, ketika kata illallah kebetulan dengan katanya illallah itu, dengan tidak menggerakkan akan jari-jari, akan jari telunjuk. Jadi kita akad naik, berhentilah. Jadi maksudnya dia begini. Selepas tu kita belum pada illallah tu, jari kita macam tunjuk kepada lantai. Maka apabila kata illallah, akad naik. Akad naik tu terus gitu. Jadi bukan maksud dia katanya bukan akad dengan tidak gerak. Kalau geraknya macam ni. Bukan gerak tu apabila akad naik, turun balik, naik balik, turun balik. Naik turun, itu tak. Bukan dia. Bakal terus akad, teruskan begitu. Bukan tidak disunatkan menggerak akan jari telunjuk itu. Tapi ada kalau mengikut dalam mazhab Hambalinya, sunat menggerakkan jari. Apabila illallah, sunat menggerakkan jari. Jadi jarinya begini. Naik turun gitulah. Semuanya bersabit dengan hadis yang sahih keduanya. Tetapi dalam mazhab Syafi'i kita, sebagaimana sebut dalam Bajuri, dia katanya yang terlebih munasabah, terlebih layak, terlebih sesuai dengan sembahyangnya, tidak menggerakkan jari. Sebab sembahyang nak tenang segala anggota. Sebab sembahyang kita nak kepada tenangkan segala anggota. Maka menggerakkan jari itu, jari telunjuk itu tidak munasabah, tidak sesuai dengan tenang anggota di dalam sembahyang. Sebab kita naknya di dalam sembahyang kita, kita tenangkan akan hati dan tenangkan anggota. Bukan begitu, bukan begini, bukan kita paling ke kanan, berpaling ke kiri, tengok ke situ, tengok ke sini, tangan kita sekejap bergerak begitu, sekejap bergerak begini. Dah. Kita nak jadi tenang. Maka yang lebih munasabah dengan nak ketenangan dalam sembahyang, maka jari kita tak payah digerakkan. Walaupun ada sabit di dalam hadis juga, katanya digerakkan jari hingga seterusnya.
Tetapi dalam mazhab kitanya, sebab tilik kepada munasabah yang sesuai dengan sembahyang nak kepada tendang, maka kita tidak disunatkan menggerakkan jari. Hanya sekadar akad saja. Akad, diam dalam keadaan akad itulah. Itu maksud 97, 297. 98. Seterusnya 299 an yudima al-wad'a ila salami fit tasyahhudil akhiri. An yudima, bahawa mengekalkan, meneruskan, bahawa mengekalkan, bahawa meneruskan, akan letakkan artinya hantaran ila salami sehingga salam. Sehingga kita salam, tapi sehingga salam, sehingga kita assalamualaikum fit tasyahhudil akhiri. Pada tasyahud akhir, sebab tasyahud akhir itu ialah tasyahud yang diiringi oleh salam. 300 an yudimahu, bahawa kekalkan akan hataran itu, letakkan itu ilal qiyam sehingga bangkit kepada berdiri. Minat tasyahudil awwali, daripada tasyahud awal. Jadi letakkan jari kanan kitanya, letakkan jari kanan kita selepas pada la ilaha, kemudian pada kata illallah, maka jari telunjuk kitanya diakad. Jadi belum pada, jadi maknanya selepas pada illallah tu terusnya begitu. Jari telunjuk kita diakad, dan jari, dua jari lain, tiga jari itu digenggamkan. Jari tengah, jari manis, jari kelingking digenggamkan. Ibu jari kat tepi, jari telunjuk diakad. Maka dalam keadaan begitu kita terus sampai beri salam. Itu kalau di dalam tasyahud awal. Kita buat macam tu terus sampai kita mulai bangkit kepada berdiri kalau tasyahud awal. Gitu. Kalau tasyahud akhir, sehingga kita mulai salam. Kalau tasyahud awal, sehingga kita mulai bergerak kepada berdiri. Jadi pendek katanya 299 tu, jadi letakkan macam tu, letakkan macam disebut tadi tu, terus apabila kita as-salatu, jadi jari kita tak tunjuk dah lah. Jadi jari kita diunjukkan ke semuanya. Bukan katanya sehingga kita, maknanya pekalan dianya, kita baca tahiyat fil alamin innaka hamidum majid, sampai di situ. Kalau nak baca doa, baca dulu. Baca doa. Apabila kita beri salam tu, jari kita dah tak genggam dah. Apabila kita beri salam, mana jari kita, semua jari tu diunjukkan ke semuanya. Jadi jari kita duduknya begini. Duduk begini. Fil alamin innaka hamidum majid. Kalau nak baca doa, bacalah. Kalau nak baca doa, bacalah. Kemudian apabila kita nak beri salam, unjuk balik. Unjuk balik, assalamualaikum. Gitu. Maka begitu juga kalau tasyahud awal, apabila kita nak bangkit berdiri, selepas pada Allahumma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, terus bangkit. Gitulah. Jadi teruskan, letakkan tadi tu pada dua-dua tasyahud sehingga kita mulai beri salam, sehingga kita mulai mengakad bangkit kepada berdiri.
nak bangkit kepada berdiri, mulai kita lepaskan akan genggaman jari kita. Mulai nak beri salam, mulai kita lepaskan genggaman. Apabila kita nak assalamu tu, genggaman tu kita mulai lepas. Bukakan genggaman. Begitulah. 301 an takunal musabbihatu ma'ilan qalilan. An takunal musabbihatu ma'ilatan qalilan. Cenderung sengit sedikit. Sengit an takunal musabbihatu, bahwa adalah jari telunjuknya ma'ilatan, yang cenderung, yang sengit, qalilan, sedikit. Maksudnya disunatkan kita akadkan jari tadi, jari telunjuk ketika kata illallah tadi. Apabila kita akadkan jari telunjuk kita ketika kita kata illallah, maka sambilan kita akad itu ada cenderung kepada kiblat. Cenderung kepada kiblat sedikit pada ketika kita akad. Jangan kita akad betul naik sangat tu, bukanlah. Jadi maksudnya dia belum pada ni kita duduk cenderung ke bawah. Apabila kita akad sikit. Jangan betul naik begitu. Jangan betul naik begitu. Bukan kita turun sikit. Jadi maknanya kalau mengikut dengan akad tu, dia akan naiknya begitulah. Macam nak tunjuk kepada langit. Tapi kita naknya kepada arah kiblat. Kepada arah kiblat. Kemudian di sini dia tidak ada sebut. Setengah-setengah kitab tu dia katanya apabila kita akad. Jadi pertama kita tasyahud tu, jari kita duduk gini. Duduk gitu cenderung sikit. Kemudian apabila kita akad tu, jari kita letak ke bawah. Letak ke bawah supaya jadi tahan. Ibu jari kita letak ke bawah. Tak jadi berat lah. Kita ambil ni, masuk ke bawah. Tu dia lekatnya begitu. 302 an yaqsida bil isyarati bil musabbihati at-tauhidah, bahawa qasad ingat di dalam hati, niat di dalam hati, ingat di dalam hati, qasad di dalam hati, bil isyarati dengan isyarat, bil musabbihati dengan jari telunjuk tadi, at-tauhidah mengesahkan Allah Ta'ala, mentauhid akan Allah. Jadi maknanya ketika kita kata illallah, jari telunjuk kita akad naik. Apabila jari telunjuk kita akad naik, di situ kita ingat dalam hati kata Tuhan satu. Itu maknanya kita ingat, itu makna katanya qasad dengan isyarat dengan jari telunjuk tadi tu akan tauhid kepada Allah. Allah satu, Tuhan satu. Allah satu, Tuhan satu. Jadi hati kita ingatnya begitu. Jadi maknanya kita akad naik begitu tu, nak tunjuk, nak bagi tahu katanya, nak isyarat katanya Allah satu, Tuhan satu. Macam kita buat begitulah. Biasanya setengah tu dia buat begitu. Macam macam ada sebut di dalam setengah-setengah kitab tu, apabila kita ada tengok mayat diusungkan di atas pengusunnya. Contohnya kita duduk di dalam masjid,
Kita duduk dalam masjidnya, tiba-tiba ada orang usungkan bawa jenazah di atas pengusungnya masuk ke dalam masjid. Apabila kita tengok mayat jenazah di atas pengusungnya, maka sunat kita buat macam ni. Sunat kita buat macam ni, ingat dalam hatinya, al-baqa'u lillah. Allah satu yang kekal. Yang lain semuanya mati ke semuanya. Sebab tu kalau kita ada tengok setengah-setengah orang Arab tu, dia apabila tengok jenazah diusung, dia buat begini. Dia buat begini. Bukan nak tunjuk kepada, nak isyarat, nak tunjuk kepada mayat, bukan. Buat begini, isyarat katanya, yang kekal satu saja. Yang kekal satu saja. Yang tak mati satu saja. Ialah Allah. Begitu. Itu ketika kita tengok jenazah. Ketika tengok jenazah diusungkan di atas pengusungnya, maka sunat kita buat begini. Supaya jadi tunjukkan, jadi isyarat kata yang kekalnya satu. Ialah Allah. Maka ini pun nak seakan-akan gitulah. Apabila kita akad naik tu, ikat naik tu tujuan kita nak isyarat, nak tunjuk kepada, nak tunjuk katanya, nak isyarat kata Allah satu, Tuhan satu. Tidak ada Tuhan yang lain bersertanya. Gitu. Yang 303, an yanzura ilal musabbihati inda raf'iha. Bahawa memandangkan kepada telunjuk ketika akadnya. Jadi di sini kita tak tengok apabila kita mulai akad jari telunjuk kita ketika kita kata ucap illallah, asalnya belum pada tu mata kitanya kita mandang, kita tengok kepada tempat sujud. Kita pandang kepada tempat sujud belum pada ni. Tetapi apabila kita kata illallah, jari kita akad naik, hati kita ingat kata Allah Tuhan satu, dan mata kita pandang kepada telunjuk, itulah. Itu sunat. Jadi maknanya mulai pada sekarang kita tak tengok dah kepada tempat sujud. Kita tak pandang dah kepada tempat sujud. Bahkan kita pindah mari tengok kepada jari telunjuk pula. Jadi maknanya ketika itu ulama katanya kenapa begitu, jadi pada ketika illallah itu berhijranya 4 anggota. Yang berhijrah pada masa itunya 3 anggota. Mulut kata illallah. Mulut kita ada kata illallah. Jari kita ada isyarat kepada Tuhan satu. Hati kita ada ingat kepada, ada qasad, ada niat, ada ingat dalam hati Tuhan satu. Mata kita tengok kepada jari. Jadi ketika itu yang berhijrahnya, yang bertugasnya 4 anggota. Sebab itulah naknya ketika illallah tu, sebab situlah besarnya, sebab di situlah pusat bagi segala-galanya. Beriktikad Tuhan satu. Beriktikad Tuhan satu itulah pusat bagi segala-gala ibadat kitanya. Sebab nak jadi kalau tak iktikad Tuhan satu, maka jadi musyrikin. Maka apabila kita kata mulut kita kata illallah, jari kita isyarat kata satu. Akad tu kenapa akad? Nak isyarat kepada Tuhan satu. Itu kenapa kalau orang tanya kenapa disuruh akadkan jari telunjuk. Akad tu macam kita buat macam ni. Tapi tak boleh kita letak tapak. Sekiranya kalau biasa-biasa kita buat gini, bukan nak tunjuk ke langit. Tuhan satu. Tuhan satu. Ada setengah buat gini, maknanya Tuhan satu. Jadi ketika kita baca illallah, kita akad jari naik tu nak isyarat kepada kata Tuhan satu. Jadi maknanya mulut ada kata illallah. Jadi pada maknanya mulut pun kata Tuhan satu juga. Jari akad naik. Jari akad naik isyarat kepada Tuhan satu juga. Hati pun ada ingat kepada Tuhan satu juga. Mata kita
tengok kepada jari sebagai saksi kata Tuhan satu. Mata kita, pandangan kita tengok kepada jari sebagai jadi saksi katanya Tuhan satu. Sebab mata kita nak isyarat tak boleh kepada Tuhan satu, mau nak buat macam mana. Tapi mata kita pandang kepada jari untuk nak jadi, seolah katanya, jadi saksi, menyaksi di atas Tuhan satu. Betul, Tuhan satu tu betul. Disaksikan oleh mata. Jadi maknanya pada masa itunya, seolah katanya mulut kita ada bercakap dengan Tuhan satu. Jari kita ada bercakap dengan Tuhan satu. Hati kita pun ada bercakap dengan Tuhan satu. Mata kita pun ada bercakap dengan Tuhan satu. Maksudnya begitu. Sebab tu ketika itu jadi 4 anggota bekerja mencerita kata Tuhan satu. Mulut kata illallah. Jari pun akak naik. Hati pun ingat kepada Tuhan satu. Mata pun memandang kepada jari. Jadi 4 anggota tu bekerja dia pada masa itu ialah nak cerita kata Tuhan satu. Itulah sebabnya pasalnya disunatkan. Itulah maksud katanya ayyanzura, bahawa memandangkan ilal musabbihati inda raf'iha, ketika akakkan dia kan jari telunjuk tadi. Seterusnya 304 an yudiman nazara ilaiha ila salam fit tasyahhudil akhiri. Bahawa teruskan pandangan itu kepada telunjuk sehingga beri salam pada tasyahud akhir. Apabila kita selepas pada selawat, apabila kita mulai beri salam itulah kita lepaskan pandangan kita daripada pandang kepada telunjuk. Jadi maknanya mulai daripada illallah, mata kitanya pandang kepada jari telunjuk. Maka teruskan, kekalkan pandangan kepada mata kita kepada telunjuk itu sampai kita beri salam. Sampai kita beri salam maknanya apabila kita mulai assalamu tu, apabila kita nak mulai assalamu tu, maka kita balik pandang kepada tempat sujud balik. Jadi sebelum pada tunya, sebelum pada tu, jadi maknanya ketika illallah, selepas pada illallah tu kita terus baca selawat. Selepas pada baca selawat, kalau nak baca doa, bacalah. Tengok kepada jari lagi. Jadi selepas pada fil alamin innaka hamidum majid, kalau kita tak nak baca doa, kita terus beri salam, maka balik tengok kepada tempat sujud. Maka assalamualaikum. Tetapi selepas pada fil alamin innaka hamidum majid, kita ada nak baca doa lagi, Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu kamasalan, maka kita teruskan baca doa, maka jari kita pandang kepada, mata kita pandang kepada jari lagi. Maka apabila selepas pada doa kita nak assalamu tu, nak beri salam, maka balik tengok kepada tempat sujud. Itulah katanya teruskan pandangan tu sehingga kita beri salam. Dan juga kalau tasyahud awal, sehingga kita nak bangkit berdiri, itulah teruskan pandangan kita kepada jari sehingga kita nak bangkit kepada berdiri sekiranya kalau tasyahud awal. Gitulah cara dianya. Habis di situ maka kita akhir pada katanya 305 as-salatu 'alal ali fit tasyahhudil akhiri. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin